Assalamualaikum dan salam syurga sayang, bersama saya Fatin Syaira Rosti. Tumpuan berita, warga Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Tun Ahmad Zaidi Tunas menerima perkabaran gembira apabila menerima peruntukan sebanyak 28 juta ringgit daripada Kerajaan Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg telah mengumumkan peruntukan tersebut untuk pembangunan tambahan di sekolah berkenaan. Satu lagi ialah pembangunan modal insan. Ini itu penting dari sudut akademik, sasiah dan juga co-curriculum. Jadi kata orang untuk boleh within our means 1 juta. Jadi malam itu saya meluluskan 28 juta. Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis makan malam Jubli Mutiara bagi menyambut kesyukuran 25 tahun sejarah penubuhan SMK Agama Tunas di Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau berharap peruntukan berkenaan akan memberi manfaat jangka masa panjang kepada warga SMK Agama Tunas. Difahamkan dana itu akan digunakan bagi tujuan pembangunan merangkumi pembinaan fizikal pusat sumber SMK Agama Tunas yang baru. Manakala Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut meluahkan rasa bangga terhadap anak-anak didik SMK Agama Tunas dengan pencapaian dan kefahaman tentang teknologi era ini. Jadi saya ucap tahniah dengan anak tadi yang memberi saya maklumat mengenai hidrogen. Mengeluarkan hidrogen melalui proses elektrolisis tadi. Saya pun kata, ada cara itu melalui hidrogen. Ini satu daripadanya. Dan kedua tadi saya nampak taklimat yang diberi oleh anak-anak kita tentu sekali menguji potensi dalam kita mentransformasikan ekonomi kita. Dalam majlis sama, Premier Sarawak turut meluangkan masa berkunjung dan melawat pameran di setiap bilik darjah yang dipamerkan oleh pelajar-pelajar SMK Agama Tunas. Laporan seterusnya, kewujudan bandar persahabatan antara Kuching dengan bandar Guro Korea Selatan memberi manfaat kepada penduduk setempat. Timbalan Premier Sarawak Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata ia termasuk menjadi platform untuk pertukaran idea dalam beberapa bidang seperti pendidikan dan perniagaan. Jelasnya beliau telah mengadakan lawatan ke Seoul baru-baru ini bersama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng untuk menyempurnakan ulang tahun ke-10 sejak Bandar Guro dan Kuching dirasmikan sebagai bandar persahabatan pada tahun 2012. Katanya Bandar Guro mengorak langkah lebih jauh dengan menamakan sebuah jalan Kuching South Road atau Kuching Selatan sebagai tanda persahabatan antara Majlis Bandaraya Guro, GU dan MBKS. For us, the Friendship City is not just a MOU and just by name, but it's actually doing something for the local people. What is the Seoul, the Guro City in Seoul? They take even a step further. They take a step further by naming a street called Kuching South. That is a 1 kilometer. It's a 1 kilometer road next to a major railway lines, and it's quite interesting. I made the trip. Apart from unveiling all the road names, but also to the new mayors, so they understand that it's not just because we also got new mayor. It's not just the two previous mayor chemistry, but it's our government commitment. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa menghadiri majlis pelantikan Presiden Kelab dan Ahli Lembaga Pengarah ke-82 Rotary Club of Kuching bagi tahun 2022-2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. Majlis itu turut dihadiri lebih 250 orang termasuk ahli Rotarian, ahli lembaga pengarah dan bekas presiden. Presiden Kelab Rotary baru Eric Lu mengambil alih peranan tersebut daripada mantan Presiden Garrett Sim di mana beliau akan memikul jawatan itu bagi tahun 2022-2023. Selain itu, majlis turut menyaksikan pelancaran piagam kelab baru seperti Club of Tunku Putra Help dan The Rotaract Club of Kuching Omega. Di daerah Bau pula, Pesta Tasik Biru adalah platform terbaik untuk memperkenalkan daerah tersebut sebagai pusat ekopelancongan.
Timbalan Premier Sarawak Dato' Amawan Tengah Ali Hassan berkata pesta itu dapat memperkenalkan keunikan dan keindahan tempat-tempat pelancongan seperti tasik biru, gua-gua dan juga produk-produk makanan serta kraftangan yang diusahakan oleh masyarakat di daerah Bau kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Katanya program seperti itu juga adalah untuk mengeratkan perpaduan antara masyarakat yang seterusnya akan memacukan lagi pembangunan sama ada pembangunan mental maupun pembangunan fizikal. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Pesta Tasik Biru dan penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 bagi kawasan Kampung Senibong, Kampung Barieng Singrai dan Kampung Skibang di Bau pada Jumaat. Dato' Amawan Tengah menambah Pesta Tasik Biru itu merupakan platform pemimpin untuk bersua bersama rakyat dan mewujudkan kebersamaan menuju ke arah perpaduan dalam memajukan masyarakat di daerah Bau selari dengan tema pesta pada tahun ini iaitu Unique Water Sport Brings Togetherness. Terdahulu, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap adun Tasik Biru Dato' Henry Harry Junior berkata Pesta Tasik Biru 2022 telah menerima sambutan amat meriah daripada orang ramai. Katanya acara tahunan itu merupakan platform bagi usahawan tempatan menampilkan bakat dan produk mereka. Jelasnya, buat jurung kali pesta tersebut diadakan selama 11 hari bermula 22 September hingga 2 Oktober 2022 dengan menerapkan konsep pelancongan negeri iaitu Culture Adventure Festival and Food CAFA. Manakala Pegawai Daerah Bau Anila Siam berkata penganjuran bagi tempoh yang lebih lama ini akan memberikan ruang kepada pengunjung menikmati program menarik yang telah disediakan. Sementara itu, Pesta Regata Batangkayan Lundu 2022 menjadi sebahagian daripada persediaan terakhir untuk Regata Sarawak yang akan diadakan pada 28 Oktober hingga 6 November 2022. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sebanyak 20 pasukan dari seluruh Sarawak dijangka menyertai acara itu bagi merebut Piala Regata Batangkayan. Pesta Lundu ataupun sekarang dipanggil Pesta Batangkayan sudah kembali. Pesta ini sedikit sebanyak ada bersangkut paut dengan regata dan regata ini adalah yang terakhir dalam kalender regata di Sarawak sebelum regata Sarawak iaitu pada bulan Oktober dan awal bulan November. Jadi saya percaya regata Batangkayan ini akan menarik minat ramai pemilik put untuk warming up dan juga untuk mereka melihat di manakah tahap keupayaan mereka sebelum the main event di Kuching nanti. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis perasmian Pesta Regata Batangkayan 2022 di Lundu pada Jumaat. Datuk Seri Abdul Karim menambah pesta tahunan daerah Lundu ini dapat mempromosikan produk pelancongan di daerah itu sekaligus meningkatkan aktiviti sosioekonomi masyarakat setempat. Jelasnya usahawan tempatan khususnya akan dapat mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka di samping membantu mempertingkatkan kedatangan pelancong dari dalam maupun luar negeri melalui aktiviti ekopelancongan. Katanya lagi pengancuran regata Batangkayan juga tidak asing lagi di kalangan pengamal dan peminat sukan air khususnya perlumbaan perahu. Beralih ke laporan Sukma 2022 di Kuala Lumpur. Kontingen Sarawak berjaya mengulangi pencapaian di Lakar pada 2018 apabila menduduki tempat keempat dalam Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-20 MSN 2022 yang melabuhkan tirainya pada Sabtu. Sekalipun berjaya mencapai sasaran kedudukan 5 teratas dari 15 negeri yang mengambil bahagian, namun jumlah kutipan pingat Sarawak kali ini menurun apabila merangkul 32 pingat emas, 43 perak dan 52 gangsa selepas bersaing selama 10 hari dalam 31 acara sukan. Jumlah itu jauh berbeza jika dibandingkan dengan kutipan 42 pingat emas, 36 pingat perak dan 60 gangsa pada edisi 2018 di Perak. Edisi kali ini juga menyaksikan beberapa acara sukan pilihan yang disandarkan untuk menghadiahkan pingat emas namun tidak kesampaian, antaranya wushu, lawn ball, sepak takraw dan angkat berat.
Selain itu, beberapa acara sukan juga gagal menyumbang sebarang pingat pada Sukma kali ini. Selepas kilauan emas pertama Sarawak dilakar oleh atlet kebangsaan Jonah Changrigan dalam acara lontar peluru pada 15 September, atlet Bumi Kenyalang terus mengorak langkah dengan beberapa acara sukan mula garang melangkol pingat emas. Acara renang menjadi penyumbang terbesar pingat Sarawak dengan meraih 5 emas, 9 perak dan 7 gangsa, diikuti olahraga dengan 5 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Kontingen Sarawak juga boleh berbangga kerana berjaya muncul juara keseluruhan dalam 4 acara sukan iaitu 10 pin bowling, bola tanpa dewan, terjun dan memanah. Paling cemerlang pastinya skuad 10 pin bowling apabila berjaya mempertahankan kejuaraan buat kali keempat berturut-turut pada Sukma ini selepas mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 4 gangsa. Selain itu, beberapa acara sukan turut menunjukkan kebangkitan pada Sukma kali ini, antaranya tinju yang membantu Sarawak meminta Selangor pada saat akhir selepas menyumbang 2 pingat emas, 2 perak dan 1 gangsa. Sukma kali ini juga menyaksikan kemunculan atlet-atlet baru Sarawak yang mempunyai potensi besar seperti atlet terjun Elvis Presley Clement dan Jared Eden yang berjaya merangkul pingat emas dalam acara platform seirama lelaki. Selain itu, atlet 10 pin bowling Lavina Kojiaji dan Nur Hazirah Ramli juga antara yang boleh pergi lebih jauh selepas penampilan cemerlang pada Sukma kali ini. Senarai lengkap kutipan pingat kontingen Sarawak seperti yang tertera. Secara keseluruhannya, kontingen Johor muncul juara keseluruhan Sukma buat pertama kalinya dengan mengumpul 77 emas, 52 perak dan 43 gangsa. Tempat kedua milik Terengganu dengan 64 emas, 49 perak dan 56 gangsa, manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di kedudukan ketiga dengan 55 emas, 68 perak dan 64 gangsa. Seterusnya, prestasi peninju Sarawak dalam Sukma ke-20 MSN 2022 sangat memberangsangkan. Bagaimanapun, Presiden Persatuan Tinju Negeri Sarawak, Datuk Rahman Lariwu berasa kesal kerana ketiadaan seorang pun wakil referi dan juri RNJ daripada Sarawak yang terlibat dalam acara tinju. Dalam kejohanan, adanya bilik kasih, adanya dengan tiadanya wakil-wakil juri dan RNJ daripada negeri Sarawak. Saya amat kesal kerana kita tidak diambil sebagai juru sebagai RNJ daripada Sarawak, semuanya daripada Selatan Malaysia. So, amat mengecewakan kerana tiada wakil daripada Sarawak yang dipilih, yang dilantik mereka di kejohanan. Katanya semasa ditemui media selepas menyaksikan perlawanan akhir acara tinju di Kompleks Futsal Malaysia Persib 18 Putrajaya pada Sabtu. Ditanya haluan selepas berakhirnya Sukma ini, Datuk Rahman memberitahu mereka akan menambah jurulatih bagi memastikan pembangunan bakat tinju sentiasa dipertingkatkan. Untuk memastikan kejayaan kita berterusan, pusat pembangunan Sarawak perlu dipertingkatkan dan ditambah dengan jurulatih yang seorang jurulatih tetap untuk menjaga dan menjaga prestasi pusat 11 pusat pembangunan di Sarawak. So, lepas kejuaraan Sukma ini, kita akan bersedia untuk membuat long list terlebih awal bagi menghadapi kejohanan Sukma dan lain-lain kejohanan yang diadakan. Pada hari terakhir Sukma ke-20 MSN 2022 pada Sabtu, skuad tinju Sarawak berjaya memperoleh 2 pingat emas dan 1 perak masing-masing menerusi peninju Jackson Chambai dalam kategori Men's Fly 51 kg dan Delonel Magdalen Bong dalam kategori Men's Light Welter 63.5 kg, manakala Muhammad Rafiq Mursyidi pula memberikan pingat perak. Secara keseluruhannya, skuad tinju Sarawak memperoleh 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 1 pingat gangsa.
Kekal dengan perkembangan sukan bersandarkan kepada prestasi yang memberangsangkan dalam Sukma ke-20 MSN 2022 kali ini, sudah tiba masanya sukan tinju dinaik taraf ke kategori A berbanding kategori B sebelum ini. Demikian menurut penolong Ketua Kontingen Tinju Datuk Hamzah Ibrahim. Jelasnya bantuan daripada Kerajaan Sarawak masih sangat diperlukan bagi melahirkan lebih ramai peninju tempatan berkaliber seperti Sapok Biki yang pernah mengharumkan nama negara di dalam sukan Commonwealth dahulu. Saya dipahamkan bahawa pasukan tinju Sarawak ini dikategorikan sebagai pasukan kategori B. Jadi sudah masanya pihak kementerian ataupun pihak Kerajaan Negeri Sarawak melihat agensi yang berkenaan melihat tim tinju ini sebagai satu pasukan yang perlu diambil peran dan beri perhatian, dinaikkan taraf kepada A, diberi lebih sumber latihan dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyaksikan perlawanan akhir acara tinju di Kompleks Futsal Malaysia Presin 18 Putrajaya pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau turut melahirkan rasa kesal apabila sehingga kini masih tiada lagi peninju-peninju dari Sarawak yang dipilih mewakili negara biarpun bertindak cemerlang dalam sukan tersebut sehingga ada yang telah mencapai kejayaan luar biasa di luar negara seperti yang ditunjukkan Daniel McDellon Bong yang lebih dikenali Kilat Boy. Dan ini sedikit sebanyak telah memusnahkan bakat-bakat yang terpendam, bakat-bakat yang telah dilihatkan, diwujudkan oleh anak-anak Sarawak. Bagi mereka peluang. Jangan berlaku seperti melihat kita Sarawak ini second class. Ini yang saya terus terang, saya begitu kesal dengan perkara ini berlaku. Tegas Datuk Hamzah, Persekutuan Tinju Malaysia juga perlu lebih bersifat profesional dan adil dalam memanggil peninju-peninju dari Sarawak untuk mewakili negara di peringkat antarabangsa. Ini di luar bidang kuasa kita. Okay? Kita cuma mengharap pihak Persatuan Tinju Malaysia berlaku lebih profesional. Tidak mengira daripada negeri mana, kita di bawah satu payung, bawah satu negara. Haruslah dilihat tinju ataupun anak-anak Sarawak ini dilayan sesama adil. Dan saya dipahamkan kalau dipanggil pun cuma di peringkat untuk sparring je, untuk buat selection. Tapi setakat hari ini, dalam beberapa tahun ni, saya tidak melihat ada seorang pewakil kita daripada tinju. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.